Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini waktunya untuk cerita. Dan kita tahu melewati setahun dan mungkin beberapa bulan selepas kita melaksanakan tempoh dan juga perintah kawalan pergerakan fasa pertama, kedua dan sebagainya. Kini tempoh PKP itu dilanjutkan lagi selama 2 minggu sehingga hujung bulan ini. Bagaimanapun, selaras dengan apa yang berlaku ketika PKP ini, program vaksinasi dan juga imunisasi ini diperkasakan dan terus giat dijalankan dengan adanya PPV Mega seperti yang berada di World Trade Center Kuala Lumpur ini dan juga di beberapa kawasan lain. Dan pastinya Menteri yang bertanggungjawab, Khairy Jamaluddin, sentiasa mengemaskini data harian berkaitan dengan jumlah vaksin yang kita mengharapkan agar lebih daripada 150,000 sehari vaksinasi itu diberikan kepada rakyat Malaysia. Dan hari ini perinciannya adalah berhubung kait dengan sektor-sektor tertentu, contohnya ketika PKP dan kemaskini-kemaskini lain, beberapa lokaliti dan juga kawasan yang menunjukkan kes jangkitan yang tinggi. Jadi membuat liputan ini adalah Hasimi Muhammad yang bersama-sama dengan YB ataupun Khairy Jamaluddin seketika tengah hari tadi. Apa antara intipati lain yang dikemaskini, yang diberikan dan mungkin ada update terkini berhubung dengan jumlah vaksinasi dan bagaimana ia terus diperkasakan, Hasimi? Betul. Ini adalah kalau ikutkan ia adalah sidang media mingguan Ihsan, di mana akan setiap hari pun dikemaskini di laman sosial Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba dan juga Menteri Penyelaras PICK Khairy Jamaluddin. Dan hari ini telah pun dimaklumkan antaranya adalah perincian kita fokus kepada program vaksinasi itu telah pun dimaklumkan juga oleh Datuk Seri Dr. Adhan Baba bahawa setakat hari 13 Jun semalam iaitu lebih 4 juta dos vaksin telah pun diberikan, yang mana antaranya dos pertama telah pun melibatkan lebih 3 juta orang telah menerima, dan daripada jumlah tersebut juga 1.3 juta telah pun menerima dos kedua. Itu antara perkembangan yang kita melihat kepada program PICK yang ketika ini telah pun memasuki fasa kedua, fokus juga kepada golongan warga emas, OKU dan juga golongan rentan. Selain itu, kita melihat juga perkembangan terbaru yang telah dikongsikan oleh sidang media tersebut. Hari ini kita memperincikan antara fokus Datuk Seri Dr. Adhan Baba adalah berkaitan dengan pesakit yang berada pada tahap 4 dan 5, pesakit COVID-19. Dimaklumkan setakat 3 bulan terakhir ini, iaitu April sehinggalah 13 Jun semalam, seramai 1,413 pesakit COVID-19 berada pada tahap 4 dan 5, Ihsan. Yang mana juga selain itu dimaklumkan adalah daripada jumlah tersebut, yang saya maklumkan tadi sebenarnya 1,413 pesakit itu adalah mereka yang telah meninggal dunia di tahap 4 dan 5. Pada jumlah keseluruhan mereka yang berada pada 3 bulan terakhir April hingga 13 Jun adalah seramai 59,895 pesakit tahap 4 dan 5. Dan juga dimaklumkan antara tumpuan yang mungkin kita boleh lihat juga adalah mengenai kapasiti katil di ICU ataupun unit rawatan rapi yang ketika ini telah pun dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan telah mencapai 97% penggunaan katil ICU, di mana 1,767 katil di seluruh negara termasuk di Hospital Kerajaan dan juga Hospital Angkatan Tentera Malaysia. Dan jumlah pesakit yang sedang menjalani rawatan rapi adalah 1,161 orang, manakala 452 pesakit memerlukan bantuan pernafasan. Selain juga kita melihat kepada persoalan yang kita cuba ajukan adalah mengenai kawalan harga ujian saringan COVID-19, namun tidak diperincikan dengan jelas harga shilling berkenaan dengan ujian saringan tersebut. Namun apa yang dimaklumkan kita dapat simpulkan adalah antaranya adalah kit ujian IELTS untuk saringan Kendiri akan berada di pasaran dalam masa terdekat. Itu dimaklumkan oleh Dr. Adhan Baba juga. Dalam masa terdekat itu tidak dinyatakan bila, seminggu ataupun 2 minggu lagi. Betul, tidak tapi kita akan nantikan perkembangan kit ujian IELTS berkenaan, dan turut dinyatakan adalah berkaitan dengan fasa kawalan
wabak yang diaktifkan. Kalau ini ada perinciannya Hasimi, terutamanya ia melibatkan kawasan-kawasan perindustrian dan juga tempat-tempat kerja, kalau boleh kongsikan. Betul, itu antara yang diperjelaskan oleh Menteri Penyelaras PICK YB Khairi Jamaluddin telah memaklumkan bahawa kerajaan melalui Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV telah mengaktifkan fasa keempat, iaitu fasa kawalan wabak dalam program imunisasi, yang mana untuk fasa ini bermula minggu ini, kalau ikutkan kepada kenyataan yang dikeluarkan MITI sebelum ini, dianggarkan keluar pada 16 ataupun kuasa pada 16 Jun ini. Jadi ia selaras akan dikuatkuasakan pada 16 Jun ini, yang mana memfokuskan kepada sektor-sektor ekonomi kritikal yang ketika ini sedang beroperasi dalam PKP 3.0, termasuk juga sektor perkilangan, yang mana dimaklumkan oleh YB Khairi Jamaluddin bahawa PPV akan diselaraskan oleh MITI untuk dibangunkan di sektor-sektor tersebut untuk bagi memastikan bahawa kes jangkitan COVID-19 dapat dikawal di dalam industri-industri kritikal yang penting untuk sektor ekonomi ini. Selain juga dimaklumkan bahawa akan diperluaskan pada sektor-sektor lain juga, termasuk juga dari sudut peladangan, peruncitan, hospitality dan sebagainya. Itu akan diperincikan dalam masa terdekat untuk difokuskan kepada sektor-sektor tersebut juga. Dan dimaklumkan juga bahawa kenapa fasa ini diaktifkan adalah untuk memastikan bahawa keseimbangan ekonomi dan juga kesihatan rakyat itu dapat diseimbangkanlah dalam masa yang sama. Ekonomi terus bergerak dan juga kesihatan rakyat diutamakan. Dan selain itu kita juga dimaklumkan ia berkaitan juga dengan 11 kluster aktif di tempat kerja telah dikesan setakat ini jugalah. 11 kluster. Dan selain daripada perkembangan ini, dan pastinya kita nak mencapai imuniti kelompok, dan dijangkakan wilayah persekutuan akan cepat sedikit imuniti kelompoknya, dan dijangka pada bulan Ogos disebabkan pemberian vaksin yang mungkin berskala besar dan ramai yang mendapatkan vaksin di peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mungkin ada disentuh menerusi sidang media berkenaan bagaimana dan juga apa perkembangan untuk capaian lebih daripada 150,000 vaksinasi diberikan dalam tempoh sehari. Kalau kita melihat kepada kenyataan sebelum inilah, sasaran betul sebenarnya saya katakan 150,000 sehari, ikutkan pada hujung Jun disasarkan. Namun hari ini diperincikan bahawa telah pun berlaku peningkatan pemberian vaksin itu sendiri setiap hari, walaupun kita masih lagi belum mencapai 150K. Namun kebanyakan pemberian vaksin adalah melebihi 120,000 ke 130,000 sehari. Itu yang telah pun dimaklumkan atau ditegaskan oleh YB Khairi Jamaluddin. Selain juga kita melihat kepada kaitannya dengan usaha-usaha dilakukan, termasuk juga dengan truk vaksin bergerak yang ketika ini telah pun diaktifkan di wilayah Persekutuan. Namun fokus utama juga dalam sidang media ini, selain kita melihat kepada imunisasi di wilayah Persekutuan itu, fokus adalah untuk memastikan wilayah Persekutuan Labuan itu juga dapat ditangani kes penularan jangkitan COVID-19. Dan melihat pada perkembangan tersebut, YB Khairi Jamaluddin telah memaklumkan bahawa lebih 30,000 dos vaksin akan diagihkan di wilayah Labuan dalam masa terdekat kerana peningkatan kes yang ketika ini. Dan juga CTIF telah pun merancang bagaimana untuk pengagihan tersebut dijalankan dalam masa terdekat, Ihsan. Dan juga bila bercakap berkaitan dengan vaksin ini, kita tahu kita ada Pfizer, kita ada AstraZeneca, kita ada Sinovac yang diberikan, dan kita tidak boleh untuk memilih mana-mana vaksin yang ada sekarang ini. Jadi untuk rakyat Malaysia, mana yang diberikan kita terima saja, terima untuk, sebab vaksin ini kebiasaannya dia adalah sama, cuma mungkin tindak balas ataupun jenamanya itu sedikit berbeza. Tetapi selain daripada itu, mungkin menerusi sidang media ini, kadang-kadang kita melihat kepada mungkin ada kebimbangan daripada kedua-dua menteri berkenaan, sama ada Datuk Seri Dr. Adham Baba ataupun Khairi Jamaluddin. Dua-duanya dalam arah yang sama tetapi cabangnya sedikit berbeza. Kalau ada perkara yang dibangkitkan dan yang mahu terus diperkasakan oleh kedua-dua menteri ini, Hasimi.
Okey, melihat kepada biasanya kalau kita melihat kepada kedua-dua fokus kepada kedua-dua menteri ini sejak PICK dilaksanakan, kita lihat sebenarnya Ehsan berkata fokusnya adalah untuk memastikan program imunisasi itu bergerak dengan aktif. Namun fungsi kedua-dua ini sedikit berbeza. Kita melihat dari segi teknikalnya, dari segi logistiknya, dari segi juga pengambilan vaksin dan sebagainya. Kita mengambil contoh misalnya dari segi penerimaan vaksin hari ini telah pun diupdate oleh Khairy Jamaluddin bahawa lebih 1.3 juta Pfizer akan masuk lagi ke negara kita. Itu adalah dari segi logistik yang akan diletakkan di bawah PICK. Okey. Bagaimana pula dengan Datuk Seri Dr. Adham Baba yang kita melihat kepada usaha-usaha beliau untuk menandatangani lebih banyak lagi vaksin COVID-19. Itu antara kita boleh lihat cabang yang berbeza seperti mana Ehsan maklumkan bahawa sebaik saja PICK itu memberikan kelonggaran ataupun keluasan dalam satu perkara, Datuk Seri Adham Baba akan berfungsi untuk satunya adalah menandangi vaksin-vaksin untuk diperolehi ke Malaysia sebelum kita dapatkan kelulusan daripada NPRA. Itu kita faham ada fungsi berbeza. Namun dari sudut antaranya kalau kita melihat kepada antara soalan yang kita nak ajukan, kita melihat kepada perbezaan juga. Misalnya hari ini kita nak dapatkan respon berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri UK. Antaranya tak sempat kerana soalan dihadkan, namun sebaik sahaja selesai sidang media tersebut kerana YB Khairy Jamaluddin perlu bergerak. Dan kita ajukan kepada YB Datuk Seri Dr. Adham Baba, beliau tidak boleh untuk mengemukakan secara terperinci kerana itu di bawah fungsi ataupun peranan PICK. Jadi itu kita boleh lihat bahawa peranan ataupun fungsi kedua-dua menteri ini sedikit berbeza, namun fokusnya adalah sama. Untuk memastikan bahawa PICK ini berjaya di Malaysia. Ini yang kita menyebut ia sebagai satu bentuk kolaborasi. Sebab bila ada kolaborasi untuk menjayakan PICK ini, bila ia telah pun digerakkan, sama juga di peringkat luar bandar, di kampung, mungkin kementerian-kementerian tertentu perlu bekerjasama bagi memastikan ia berjalan dengan lancar. Okey, Hasimi dan akhir sekali mungkin dalam tempoh seminit ini, mungkin bagaimana untuk kita memahami dan juga masyarakat faham bahawa apa yang telah tersedia ini PICK dan dalam masa yang sama kita sebagai rakyat yang melihat, memerhati dan juga yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin ini supaya terus sama-sama berlegar dalam kawasan-kawasan kita untuk menyatakan bahawa ambillah vaksin supaya imuniti kelompok ini dapat dicapai dengan segera. Betul, itu yang perlu difahami bahawa ketika ini kerjasama bukan sahaja daripada pihak kerajaan tetapi pada rakyat, khususnya kalau kita melihat kepada mereka yang di luar bandar dan sebagainya, untuk kita menggalakkan ataupun menyarankan mereka untuk segera mendaftarkan untuk mendapatkan vaksinasi ini secepat mungkin. Pertama, kita pasti adalah Ehsan untuk ketika ini adalah kerana takutnya penularan berita-berita tidak benar. Itu yang sering kali ditakutkan sehingga menyebabkan bahawa kadar pendaftaran ini sedikit terbantut. Namun kita perlu sarankan bahawa seperti mana ditegaskan oleh YB Khairy Jamaluddin dan juga Datuk Seri Dr. Adham Baba, daftarlah vaksinasi ini untuk memastikan bahawa imuniti kelompok ini dapat dicapai 80%. Selain juga selalu ditegaskan bahawa mereka yang mendapat janji temu itu datang 30 minit. Jangan awal sangat. Itu selalu ditekankan oleh YB Khairy Jamaluddin. Macam kita lah sekarang dekat WTC ni kan, kita tak nak menunggu lebih lama. Sebab apa? Bila kita sudah melalui, macam Hasimi dan juga saya mungkin sudah melalui laluan untuk dapatkan vaksin tu, bila kita datang agak bukan lewat, tapi sebenarnya kita melalui masa yang ditetapkan. Betul. So jadi bila nak sampai ke checkpoint tu, last sekali selepas 15 minit kita menunggu, kalau ada side effect dan sebagainya, dia agak lancar dan juga mudah. Betul. Sekarang Hasmi mungkin tunggu second dose. Betul. Dan juga bagi yang belum lagi mendapatkan vaksin, terus saja untuk mendaftar di MySejahtera ataupun dapatkan maklumat-maklumat lanjut di tempat dan juga di kawasan anda. Baik, terima kasih Hasimi. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini sebab ada cerita dari Wakil Eswatini Johor untuk waktu seketika nanti. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.